Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mystic Horror. Dan dah lama tak buat video kan. Dah lama. Jadi pada malam ini saya nak menyampaikan sebuah cerita seram. Tapi sebelum tu, jom kita layan the intro yang baru saya buat. Okay, welcome back. Dan pada malam ini kita teruskan dengan kisah kita. Kisah ini diambil daripada fiksyen Sasha bertajuk Hospital Ada Hantu. Hai, terima kasih banyak-banyak admin kalau sudi up cerita aku punya cerita seram ni. Aku seorang jururawat dan aku dah bekerja dekat hospital ... selama 3 tahun. Nama hospital terpaksa disembunyikan dalam kurungan. Yang pasti, aku nak berkongsi pengalaman misteri aku dan kawan-kawan kerja dan juga pesakit-pesakit dekat hospital XD. Jangan risau, aku akan ceritakan pengalaman ini tanpa perlu tergantung di tengah jalan. Pengalaman yang mempunyai banyak kisah dan cerita. So, jom kita mulakan. Pengalaman 1. Pengalaman ni ataupun kejadian ni dia berlaku pada tahun ni. Tahun ni tahun baru Cina. Well, kalau tahun baru Cina, hospital pun dah mula sunyi. Tak ramai pesakit yang masuk malam tu. Sekitar wad menjadi sunyi dan dihiasi dengan hanya bunyi aircon saja. Aku dan 3 lagi nurse yang lain tengah buat kerja dekat kaunter. Masa kita orang tengah leka pegang pen dan kertas, tiba-tiba ada bunyi aneh, ada bunyi gelak yang aneh daripada dalam medication room. Bilik tu pula betul-betul dekat belakang kaunter. Kita orang apa lagi meremang bulu roma mendengar hilaian tawa yang datang secara tiba-tiba. Dia gelak tak sampai 5 saat, tapi dah cukup untuk buat mood ataupun spoil lah mood kami yang tengah seronok bekerja daripada seronok kepada seram sejuk. Semangat kami terus merudum daripada maksima kepada minima. Babe, aku rasa tak sedap hati lah. Tu, dia nak main-main dengan kita pula waktu macam ni. Baru pukul 10.30 malam. Selalu kan dia main lepas pukul dia start main lepas daripada pukul 1 pagi. Kenapa pula malam ni dia awal pula keluar? Kawan aku yang bernama Sophie dah mula gelabah dan cuak. Kau ni benda tu keluar tak ikut masa tahu tak? Kau chill je lah Sophie. Kita buat je lah kerja kita. Kita tak kacau dia, dia pun kita tak kacau dia. Kita ni jangan pergi kacau dia. Balas kawan aku yang bernama Nina pula. Dan lepas tu kita orang berempat kembali sambung buat tugasan masing-masing. Selang beberapa jam, machine call bell tiba-tiba berbunyi menunjukkan ada pesakit yang sedang menekan butang memanggil nurse untuk memerlukan bantuan. Tapi wajah kita orang kembali pucat. Lagi-lagi aku dan Sophie yang memang jenis penakut ni. Nak tahu kenapa kita orang pucat? Sebab pesakit yang tekan nurse call tu ataupun bell nurse tu
datangnya daripada bilik 160. Jadi apa masalah dia? Masalah dia adalah bilik 160 tu tak ada orang. Jadi siapa yang tekan call bell tu? Siapa? Bilik tu kosong dan berkunci, tetapi kenapa nurse punya call bell tu masih berbunyi? Nak tak nak, kita orang kena masuk juga dalam bilik yang kosong tu, yang ada bunyi nurse call bell tu. Kalau tidak, kalau tak dimatikan, switch tu, butang tu kena dimatikan. Kalau tidak, sampai pagilah dia akan berbunyi selagi tak ada yang tutup. Sebab kita orang ni bukanlah manusia yang berani tahap maksimal. Jadi kami berempat decide nak masuk ke dalam bilik tu bersama-sama, beramai-ramai. Bila kami masuk dan buka switch lampu bilik tu, tiba-tiba Nina tutup mata dengan tangan dia tutup. Dia takut. Aku, Sophie dan Sheila buat-buat tak tahu dan terus tutup butang nurse call tu. Bila kita orang dah kembali dekat kaunter, aku tanya, tapi dengan dana berbisik, "Weh, kenapa kau tutup mata tadi? Kau nampak apa?" Si Nina ni perbalas, sama juga dengan nada berbisik, "Tadi kan, waktu kita masuk bilik 160 tu kan, aku nampak ada kaki berbulu hitam berdiri dekat balik langsir bilik tadi." Baik, untuk pengetahuan anda lah, Nina ni memang mata dia boleh nampak benda-benda halus ni. So kita orang yang dengar tu pun percaya terus dan gelabah tak ingat dunia. Nak lari tempat lain pun dah tak boleh dah, sebab kita orang dah memang ditugaskan untuk berkhidmat di dalam ward tu ataupun stesen tu lah. Ward sebelah lain ada juga, tapi kat tingkat lain. Cuma itulah, di malam yang sunyi dan dekat ward tu, kami berempat telah diganggu dengan benda tersebut. Kejap, ada lagi. Dalam pukul 2 pagi malam yang sama, kami makan di dalam pantry. Kami sembang-sembang. Sembang tu apa lagi, siap bergelak ketawa lagi. Dalam kami tengah duk bergelak ketawa tu, tiba-tiba lampu pantry ni tertutup dengan sendiri dia. Tergamam tu kita orang. Aku tengok Sophie, Sophie tengok Sheila, Sheila tengok Nina. Kami pandang sesama sendiri. Aku pula dah telan alir glup. Sudah. Dia kacau lagi ke? Tak mungkin black out, sebab lampu dekat luar pantry masih terpasang. Atau lampu pantry tersebut yang rosak. Ini adalah sangkaan kami lah. Beberapa minit kemudian, kita orang baru nak angkat dari kerusi ataupun nak bangun daripada kerusi. Tiba-tiba lampu pantry yang terpadam tadi dah terpasang semula. Kami pun apa lagi, terus berlari keluar ke kaunter kat depan. Tapi aku perasan lah, lampu pantry tu dia kejap berkelip-kelip, kejap normal dan kejap tertutup. Dalam hati ni dah macam-macam dah ayat baca, termasuklah doa makan. Tapi kenapalah aku mesti kerja malam pada malam tahun baru Cina ni? Kenapa aku tak dapat cuti? Untuk menghilangkan rasa takut, kita orang terus pasang ayat Al-Quran dekat telefon. Tapi volume kami pasang agak tak adalah kuat sangat, sebab tak nak ganggu tidur pesakit. Esok pagi tiba masa kami nak pass report kepada nurse yang nak bertugas shift pagi ni. Ada seorang makcik ni, dia jalan-jalan dekat depan kaunter, dan lepas tu dia datang dekat kaunter kita orang. Jadi kita orang pun terus tanya, "Aunty, ada apa? Boleh kami bantu?" Aunty tu dia senyum dengan senyum ramah. Ni makcik nak tanya ni, mana nurse lelaki malam tadi ya?" Tanya aunty tersebut. Waktu tu dekat kaunter hanya ada 4 nurse saja yang kerja malam dan 4 nurse yang kerja pagi pada hari tu. Tapi kebanyakan nurse dekat sini semuanya perempuan. Kenapa ya aunty tanya nurse lelaki? Dan sejak bila pula ada nurse lelaki dekat hospital kami ni? Jadi aku pun terus kerutkan dahi. Nurse lelaki, aunty nampak dia kat mana? Dalam pukul 4 macam tu,
Lepas aunty call dengan suami aunty dekat luar, aunty nampak dia ada dekat depan bilik tu, bilik nombor 162 yang anak aunty masuk tu. Dia senyum sama aunty dekat depan bilik 162 yang anak saya masuk tu. Nurse lelaki tu dia buka tutup switch lampu wad ni. Jadi aunty pun heran lah, kenapa pula dia nak main-main dengan switch lampu tu. Dia pakai baju apa ya aunty? Makcik tak perasan sangat, tapi makcik nampak dia memang pakai serba putih. Jadi sebab tu lah aunty ingat dia nurse kat sini. Aunty, kami dekat sini tak ada nurse lelaki tau. Lagipun rasanya tak ada pula lampu wad ni buka tutup, kecuali kes lampu dalam pantry. Tu memang ada malam tadi. Aunty tu dah mula buat muka terkejut dan gelabah. Habis tu kalau macam tu, siapa yang aunty nampak? Takkanlah. Aduh, patutlah senyuman dia lain macam. Memang menakutkan jugalah aunty tengok, tapi sebab aunty ingat dia nurse dekat sini, aunty pun malah je lah senyuman dia. Time ni kami semua dah kecut perut. Mana taknya ada seorang aunty ni, dia boleh nampak nurse yang tak wujud dekat hospital ni. Siap senyum lagi. Jadi aku, Nina, Sheila dan Sophie bertambah lagi lah kecut perut. Kami dah lah bertugas malam tadi dan tak perasan pula lampu dekat sekeliling wad tu buka tutup. Muncullah kami tak perasan dan tak nampak permainan lampu tu. Kalau tak, lagi harulah wajah kami yang dah memang sedia pucat ni. Sebab kes-kes benda yang mengganggu kami pada malam tadi. Pengalaman kedua terjadi di antara 4 orang rakan jurawat aku. Ini berlaku dekat wad tingkat atas. Shift malam, bilik 230 sampailah 237. Dekat bahagian kiri tak ada pesakit, cuma ada bilik 238 sampai 245 dekat bahagian kanan saja yang ada pesakit. Lebih kurang dalam pukul 1 pagi, diorang berempat tengah leka duk buat tugas masing-masing dekat kaunter. Tiba-tiba ada telefon berbunyi. Si Zila ni angkat dan letak kat telinga. Tut 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 tut. Tak ada suara pemanggil, tetapi telefon tetap berdering. Zila kehairanan dan dia terus letak telefon. Beberapa saat kemudian, telefon tersebut berbunyi lagi. Zila angkat, tapi masih tak ada suara pemanggil. Jadi si Zila ni dah bengang. Siapa pula lah main telefon malam-malam macam ni? Tapi telefon masih berbunyi lagi. Zila angkat dan terus letak. Selang beberapa saat, telefon berbunyi lagi, tapi kali ni Zila angkat dan masih tak ada pemanggil. Mereka berempat dekat kaunter ni dah mula rasa gelabah semacam. Sejam kemudian, dekat bahagian kiri ada aircon yang air dia bocor jatuh dekat atas lantai. Aircon tu memang dah rosak sejak pukul 9 malam tadi. Suasana dekat wad dah mula senyap. Semua dah leka dengan tugas masing-masing. Tiba-tiba bunyi macam ada orang bermain-main dekat lopak air. Macam orang main lopak air dekat lantai yang keluar daripada bahawa dingin tadi. Diorang berempat dah mula kecut perut. Masing-masing pura-pura tak nak pandang ke bahagian kiri. Mereka tahu ada si dia yang tengah bermain di atas lopak air bilik tu. Bilik pesakit tu mana ada orang dekat bahagian kiri, sebab si Zila ni jenis yang berani sikit. Jadi dia pandang dekat tempat tu dan cepat-cepat dia larikan pandangan. Memang sah tak ada orang, hanya cuma bunyi tapak kaki je yang bermain di atas lopak air yang kedengaran. Oleh kerana mereka dah tak tahan dah dengan bunyi tu, maknanya takut, Zila ni ajak si Pia cuci lopak air tu dan keadaan pun dah kembali senyap. Cuma beberapa ketika kemudian, lift dekat tepi kaunter tu terbuka sendiri. Ting! Glup! Pia dengan 2 orang nurse yang lain terus buat-buat tak tahu dan letak earphone dekat telinga. Zila ni dia jenis yang berani dan outspoken. Dia dah biasa dengan keadaan macam tu. Jadi dia terus buat tugas dia. Lift tu sekejap buka, kejap tutup. Lebih kurang dalam 5 minit jugalah lift tu duduk bermain. Sampailah Zila betul-betul rasa takut dengan keadaan tu. Zila telah berkata sesuatu. Aku nak buat kerja aku.
Jadi boleh tak jangan kacau aku sekarang. Dan lift yang buka tutup dari tadi tu hanya terus terbuka, dah tak main buka tutup dah. Pengalaman ketiga. Pengalaman ni datangnya daripada pesakit, keluarga pesakit dan staf-staf hospital. Ada pesakit mengadu waktu dia tidur, selimut dia asyik ditarik ke bawah, padahal tak ada orang pun yang tarik. Jadi siapa yang tarik selimut dia? Ada sesetengah keluarga pesakit ni, masa dia berada dekat tandas ataupun sedang melabur lah, ada tisu tiba-tiba dibaling daripada tandas sebelah. Masa tu dah tengah malam. Dia sebelum masuk memang perasan semua tandas tak ada orang pun yang guna. Tandas tu pula jenis tandas yang dinding dia tak sampai ke bawah lantai dan tak sampai ke atas. Jadi siapa yang baling tisu ke tandas tempat dia melabur tu kalau tandas tersebut kosong dan tak ada orang? Ada pula staf pemandu ambulan bercerita, masa dia orang berdua tengah lepak dekat tempat letak kereta ambulan tu lah, tiba-tiba ada orang baling batu daripada belakang. Padahal tak ada orang pun dekat belakang dia orang. Jadi siapa yang baling? Dan ada jugalah staf nurse yang nak ambil darah dekat lab. Dia ada terdengar sesuatu. Lab darah tu pula ada berada dekat sebelah bilik dialisis. Masa tu dialisis dah tutup dan tak ada orang, tapi nurse tu dengar macam ada bunyi riuh orang bercakap dan bunyi kerusi ditarik. Kalau tak ada orang, siapa yang ada dalam bilik tersebut? Dan ada jugalah kes pesakit. Uncle, makan ini ubat ya, kata nurse yang bernama Ros pada pesakit bernama Ah Leong. Bukan nama sebenar. Ayah, tadi ya sudah 3 kali nurse itu bagi ubat sama saya. Takkan saya mau makan ubat lagi, kata Ah Leong. Jadi si Ros ni mengerutkan dahi. Uncle, kami memang bagi ubat jam 5 uncle. Tak ada pula kami nurse yang kerja shift malam ni bagi ubat sebelum pukul 5. Ayah, memang betul lah nurse tadi tu bagi 3 kali dia bagi saya makan. Cuma itulah saya hairan, nurse tu tak bercakap sama saya pun, muka dia pun tak ada senyum. Hairan pula saya. Ros terus teranda Ailio, sah itu bukan nurse, tapi si dia yang menyamar menjadi nurse. Okey, ini last kisah yang baru saja terjadi. Dia berlaku dekat ward yang memerlukan pesakit kongsi satu bilik. Dalam bilik tu dia boleh menempatkan 8 orang pesakit. Ada seorang nenek ni, dia memang dah tak dapat angkat, hanya terbaring lesu saja dekat atas katil. Berak, mandi, makan, semuanya nurse yang buat. Sampailah satu malam tu, aku dan 3 nurse yang bertugas tersedar nenek tu tiba-tiba boleh berjalan-jalan dekat tengah-tengah ruang wad, dan mulut dia terkumak kami mengeluarkan perkataan yang susah untuk kami faham. Kami pun apa lagi, agak terkejut dan takut, termasuk pesakit-pesakit dan keluarga pesakit yang lain. Dah berbulan-bulan dia macam terbaring tak bernyawa, tapi kenapa malam tu dia boleh berjalan dengan misterinya. Ada salah seorang daripada keluarga pesakit yang lain tahu dalam badan nenek tu ada CD ataupun saka yang merasuk. Nama keluarga pesakit tu Ahmad, bukan nama sebenar. Pun tolong leraikan benda tu keluar daripada dalam badan nenek tu. Dia reti dalam bab-bab histeria ni, tapi bukan senang nak keluarkan benda tu. Nenek tu asyik meracau dan mata dia asyik menampakkan putih saja ke atas. Siap ahli keluarga nenek ditampar oleh nenek tersebut kerana ahli keluarga dia cuba untuk menenangkan nenek. Beberapa minit kemudian nenek selamat daripada benda tu. Tapi yang jadi masalah dia, pesakit dekat bahagian paling hujung tingkap pula yang kena kacau. Keadaan mula dah jadi hiruk pikuk ataupun dah jadi riuh rendah ataupun kecoh. Kawan aku ni dah suruh aku lah report polis. Aku pun tak tahu apa sebabnya nak report polis daripada call ustaz kan. Oleh sebab masa tu aku pun dah takut dan tak mampu nak fikir apa. Aku ajak kawan aku yang seorang ni untuk turun ke bawah minta pertolongan polis bantuan. Jadi kami pun berjalan melalui pintu keluar. Tapi Ahmad mendengking.
jangan lalu dekat pintu tu. Dia ada berdiri dekat tengah-tengah dekat situ. Jadi kami pun apa lagi, seriau dan terus balik ke kaunter. 2 jam kemudian barulah keadaan kembali beransur pulih. Semuanya atas bantuan Ahmad dan 2 orang ustaz yang dipanggil keluarga pesakit yang lain. Okey, sorry tau kalau panjang sangat kisah aku ni. Sebenarnya ada banyak lagi pengalaman misteri yang menyeramkan dekat hospital tu. Tapi sebab dah panjang sangat, saya stop dulu. Terima kasih sebab sudi baca. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Okey, terima kasih kepada yang berkongsi cerita. Diberi nama Nurse Tiada Nama. Tajuk cerita ni Hospital Ada Hantu. Kisah ni dia lebih kepada berkongsi pengalaman. Dia bekerja siang malam dan dia diganggu dengan pelbagai gangguan. Memang seram lah kerja hospital ni. Hospital Ada Hantu. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.